Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali kita pada video kali ini. Okey. Kita akan belajar hari ini, kita akan membincangkan tentang chapter yang terbaru, okey, iaitu chapter 7, bab koordinat geometri, ataupun bahasa Melayunya adalah geometri koordinat. Okey, untuk pada hari ini kita akan settlekan dua subtopik, iaitu yang pertama 7.1 divisor of a line segment, and also 7.2. Nanti akan ada 7.2 dalam video ni, iaitu parallel lines and perpendicular lines. Okey, tanpa membuang masa, okey, kita teruskan kita punya perbincangan pada hari ini. Okey, untuk 7.1 divisor of a line segment. Okey, seperti yang anda lihat, okey, kita bercerita tentang line segment. Okey. Okey, apabila ada line segment, okey, contohnya ada 3 point, okey, P, Q dan juga R. Ada 3 point P, Q dan juga R. Okey, of course ada 3 juga koordinat. Koordinat yang untuk P, koordinat untuk Q dan juga koordinat untuk R. Okey. Apakah pula MN ini? Okey, MN ini adalah jarak. Okey, jarak antara PQ dan juga QR. Ianya boleh berada di dalam bentuk ratio. Okey, sebagai contoh untuk MN ni, okey, sebagai contoh saya boleh buat kat sini PQ ratio, okey, QR sama dengan 3 ratio 2. Okey, so bila awak dapat ratio macam ni, PQ, QR 3 ratio 2, so maksudnya PQ adalah 3, QR adalah 2. Okey, so maksudnya M adalah 3 dan juga N adalah 2. Okey, dan kalau kita ada dalam bentuk ratio ni, tak semestinya dia adalah exact value. Dia tak semestinya exact value. Okey, kalau dalam bentuk ratio, okey, dia boleh dia dalam bentuk nisbah lah. Okey, nisbah boleh jadi yang exact value dia adalah 9. Kalau sini 9, okey, 3/3. Kalau sini dah 3/3, sini pun 2 kena darab juga dengan 3. So maksudnya 9 dengan 6. So ratio yang ini adalah ratio yang telah disimplify lah. Okey, dan juga ini adalah M tambah N. M tambah N maksudnya panjang, okey, panjang line yang kita ada. Okey, so untuk kita mencari divisor of a line segment, okey, divisor ni maksud pembahagi. So bila pembahagi, tak semestinya titik tengah. Okey, tak semestinya titik tengah, tetapi okey, tetapi ianya terhasil daripada formula titik tengah yang kita pernah belajar, iaitu okey, titik tengah macam mana? Yang pertama, X1 tambah dengan X2. Okey, kita bahagi 2, dan lepas tu Y1 tambah dengan Y2, lepas tu kita bagi dengan 2. So kalau kita nak dapatkan titik tengah, okey, untuk satu garisan, so kita boleh tambahkan bahagi 2 dan tambahkan bahagi 2. Okey, apa yang lainnya, okey, apa yang lain antara dia punya kesinambungan daripada mencari midpoint dan juga divisor of a line segment. So kalau midpoint, M dengan N ni dia punya dia punya ratio, dia punya nilai dia adalah sama. Kalau sini 3, sini pun 3. Okey, kalau sini 2, sini pun 2. Okey, tapi untuk kita nak belajar pada hari ini, kita nak lihat bahawasanya jika M dengan N ni tidak sama. Okey, bila tidak sama, dia bukan midpoint lah. Okey, so kita panggil dia divisor of a line segment. Okey, tapi dia kesinambungan lah, kesinambungan daripada midpoint tadi. Okey, so senang saja macam mana kita nak ingat formula ini adalah kita buat dia secara bersilang. Okey, kalau awak perasan dia bersilang. N, okey, awak perasan N dengan X1. Okey, N X1. Okey, lepas tu
M pula, okey, M pula, okey, dia bersilang dengan X2. Okey, lepas tu sambung lagi N1 dengan Y1 bersilang, lepas tu tambah dengan M darab dengan Y2, dia bersilang. So dia always bersilang pergi kepada, di sini adalah koordinat untuk bagi X, sini adalah bagi Y. Macam biasalah koordinat asasnya sini X, sini Y. Okey, so dia bersilang lagi sekali, N untuk X, lepas tu M untuk X yang kedua, lepas tu N lagi untuk Y kat sini, lepas tu M dengan Y2. So operasinya kena tambah. Okey, so dia kesinambungan daripada midpoint. Yang lainnya adalah di bawah ni, okey, dia adalah 2. Okey, cuma kita bahagikan dengan keseluruhan lah. Okey, keseluruhan panjang garisan yang kita ada. Okey, kalau sini adalah 3, sini adalah 2, so kita tambahlah 3 dengan 2 macam tu. Okey, alright. So itu selesai kita membincangkan tentang formula, cara macam mana nak ingat. So lagi sekali kita kena silang untuk X dulu, lepas tu kita silang untuk Y. Okey, alright. So tanpa buang masa, kita terus kepada soalan lah. Okey, so ini adalah soalan kita yang pertama. Dia kata given P, koordinatnya negatif 3 dan juga negatif 9, Q, okey, tak diberi lagi. Okey, Q belum diberikan, dan juga R adalah 4 dan juga 5. Collinear. Okey, apa yang dimaksudkan dengan collinear? Okey, collinear maksudnya dia segaris. Okey, maksudnya point P, Q dan juga R, dia berada dalam satu garisan. Okey, dia berada dalam satu garisan. Okey, so itu maksudnya collinear. Okey, so P, Q dan juga R, such that PQ ratio. Okey, sekarang ni dia bagi ratio dia bagi kita ratio, and then find the coordinate of Q. Okey, jadinya lukisan ni tidak diberikan. Okey, so lukisan ni kita lukis sendirilah berdasarkan situasi yang diberikan. So bila collinear, dalam satu garis ada PQR. Okey, so dia tak semestinya garis dia tak semestinya garis apa kita panggil ni, horizontal. Okey, so dia boleh jadi ke atas ataupun ke bawah, ataupun dia vertikal. Okey, ini secara ni je lah, secara rambang je lah kita gariskan macam ni. Okey, ini bukan dia punya actual dia punya gradient or apa-apa. Okey, alright. So sekarang kita tengok pada ratio. Ratio PQ adalah 2. So kita labelkan PQ adalah 2, PQ adalah 2. Lepas tu PR adalah 7. Okey, PR adalah 7. Sekarang ni yang tiada di label lagi adalah QR. Macam mana kita nak dapatkan QR? So senang saja, 7 tolak 2. So 7 tolak 2 adalah 5. So kita tulislah dekat sini 5. Okey, so kita pun dah ada diagram yang lengkap. So kita ada 2, 5 dan juga 7. Okey, kalau tak buat formula ni pun tak apa, kita boleh menggunakan cara silang tadilah. So cara silang saya tadi 5 dengan X, 2 dengan X. Okey, so betul tak? 5 dengan X, 2 dengan X, silang So silang X dulu, lepas tu baru kita silang dengan Y. Kita silang dengan Y. Okey, so operasinya kena tambah. Lepas tu bahagi kat bawah ni, bahagi kena total lah. Kalau sini 7, kita letaklah 7. Okey, mana dapat 7? So itu daripada 2 tambah 5. Okey, ni pun sama. So dari situ kalau kita tekan calculator, kita dapatlah koordinat dengan find the coordinate of Q. So dari situ kita dapatlah koordinat bagi Q, iaitu negatif 1, negatif 5. Okey, so ini dah settle.
Next. Okay, kita pergi kepada soalan ini pula. Given the point P -22 and Q 78. Okay, lepas tu dia kata point R lies on the straight line PQ. Okay, so dekat sini kata point R lies on the straight line PQ. Maksudnya dalam satu garisan PQ tu dia ada R, okay, di atas garisan tu. Okay, kita tak tahulah kat mana. So nanti so kat sini dia ada data yang extra yang dia bagi. Okay, 2PR bersamaan dengan RQ. Okay, find the coordinate of point R. Okay, so first of all kita kita visualkan dia, iaitu P dengan Q. So dia kata atas garisan PQ mempunyai R. Okay, atas garisan PQ mempunyai R. Alright. So lepas tu P koordinat kita dah ada, and then Q pun kita dah ada koordinat. Okay, so sebelum kita label 1, 2, 3 ni, okay, kita belum tahu lagi mana 1, mana 2, mana 3. Okay, kita tahu daripada data yang diberikan, iaitu 2PR sama dengan RQ. Okay, so data tu kita bawa keluar. Okay, lepas dibawa keluar, okay, ini dia punya relationship dia adalah darab. So darab saya bawa pergi ke sebelah. Okay, pergi darab, pergi sebelah jadi bahagi. Okay, so yang tinggal adalah 2. 2 dan juga 2/1 adalah benda yang sama. 2 dengan 2/1 adalah perkara yang sama. Okay, so dari situ barulah saya tahu RQ adalah 2, PR adalah 1. Okay, so kita labelkan RQ adalah 2 dan juga PR adalah, okay, PR adalah 1. Okey, daripada situ saya dapat tahu 1 dan juga 2. Okey, daripada data yang diberikan. Dan saya tahu juga, okey, total kita adalah 3 lah. So total panjang PQ ni adalah 3. Okey, so macam mana nak cari R? So mudah saja, kita guna kaedah silang. 2 dengan X, 1 dengan X. Okey, lepas tu bahagi dengan total 3. Lepas tu 2 dengan Y, 1 pun dengan Y. Lepas tu bahagi dengan total dia adalah 3. Okay, so kita akan dapatlah jawapan koordinat bagi R. Okay, dia nak find the coordinate of point R adalah 1 dan juga 4. Okay. Okay, next kita pergi kepada example yang kedua. Okay, example yang kedua. It is given that F, okay, F, G dan juga H, okay, are collinear. So macam biasalah kita highlightkan collinear. Dia maksudnya ketiga-tiga point tersebut berada di atas satu garisan. Okay, such that, okay, ini dia punya ratio yang kita akan guna nanti, and then find the value of P and Q. Alright. So of course lah kita gariskan dulu satu garisan. Lepas tu di atas satu garisan tu ada collinear. So collinear maksudnya ketiga koordinat tu berada di atas satu garisan, F, G dan juga H. Okay, so lepas tu macam mana saya boleh label 1 dengan 3 tu? Kita tengok pada data yang diberikan. FG adalah 1. Okay, FG adalah 1 dan juga FH adalah 3. Okey, panjang FH adalah 3. Okey, dari segi ratio. Okey, dan macam mana saya nak tahu GH? Macam mana saya nak tahu GH? So semudah saja, 3 tolak dengan 1. So saya akan dapatlah dekat sini. Okey, baru saya akan dapat dekat sini 2. So daripada data yang diberikan. Alright, so dah sampai situ mudah saja. Okey, so yang divisor ini kita punya divisor. So divisor kena letak dekat luar. Okey, divisor kena letak kat luar. So 2 dengan 3 tadilah. Okey, kalau kita ingat balik formula, okey, formula kita.
So dekat sini kita punya divisor. Ini kita punya divisor kan. Q adalah kita punya divisor. Okey, baru kita buat formula yang silang tadi. Okey. So ini kita punya divisor Okay, so this is our divisor. Okay, so divisor letak macam ni. Okay, divisor kita sama dengan apa yang formula silang tadilah. So 2 dengan X, 1 dengan X sini. Okay, lepas tu 2 dengan Y pula. Lepas tu 1 dengan Y. Lepas tu bahagi dengan total. Ni pun bahagi dengan total. Okay, macam tu je. Okay, lepas tu kita dah dapat this one. Okay, dah dapat this one. Okay, ini masanya untuk kita buat comparison. So macam mana nak compare? Ini adalah X. Okay, ini adalah Y. So ini X, ini Y. So therefore X dengan X, kita comparekan X dengan X. So X adalah 2. So untuk koordinat X ni juga adalah 2P tambah 7 per dengan 3. Lepas tu barulah kita comparekan dengan Y. Baru compare dengan Y dengan Y. So kalau kita nak gunakan kaedah comparison, kena compare benda yang sama. Okay, so Y adalah 3 dan Y adalah 2 darab 6 adalah 12. 1 darab Q adalah Q per dengan 3. And then lepas tu kita selesaikan secara algebra. So kita akan dapat P nilainya adalah negatif 1/2 dan juga Q nilainya adalah negatif 3. So ni macam biasalah, 3 dulu pindah sebelah jadi darab, lepas tu tambah pergi sebelah jadi tolak, barulah 2 pergi sebelah jadi bahagi. Ini pun sama, 3 dulu jadi darab, lepas tu 12 pindah sebelah jadi tolak. So dapatlah nilai untuk P dan Q menjawab soalan find the values of P and Q. So kita kat sini kaedah yang kita gunakan adalah bukan sahaja formula silang tadi, tapi kita menggunakan kaedah comparison. Alright. So ini 7.1 lagi. Kita masih lagi dalam 7.1. 7.1. A straight line. Dia kata a straight line passes through J and K. So dia bagilah koordinat untuk J dengan K. Lepas tu it is given that L, so ni koordinatnya 4S. Ini 4, ini S, lies on the straight line JK. Find the value of S. So dia kata atas line JK, atas line JK ni ada koordinat bagi L. So dari situ kita kena mencari nilai bagi S. Kita kena cari nilai bagi S. So macam mana saya nak cari nilai bagi S? Disebabkan dia berada di atas satu garisan yang sama, makanya J, L, LK ataupun J dengan K semua mempunyai gradient yang sama. Mempunyai gradient yang sama. Apakah itu gradient? Gradient itu adalah kecerunan. Maksudnya kalau saya nak compare kan gradient LK, garisan LK, gradient LK, dia sama juga dengan, saya tulis kat sini, gradient LK dia sama juga dengan gradient JK. So gradient LK dia sama juga dengan gradient JK. Sebab apa? Sebab collinear. Bila collinear, bila dia, ketiga-tiga titik ni berada di atas garisan yang sama, mestilah dia mempunyai kecerunan yang sama. So kita kira dulu gradient untuk LK. So Y1 minus Y2 bahagi dengan X1 bahagi tolak dengan X2. Y1 tolak Y2 bahagi dengan X1 tolak dengan X2. So dekat sini lah.
Lepas tu gradient JK. Okey, Y1 tolak dengan Y2 ataupun nak mula dari sini pun boleh. Y1 tolak dengan Y2 bahagi dengan X1 tolak dengan X2. Okey, so dekat sini. Okey, alright. So daripada situ kita pindahkanlah secara algebra. So selesaikan dulu dekat sini. So mana yang tak nampak tu, S tolak 8 per 4 tambah 9. 4 tambah 9 adalah 13 sama dengan 8 tambah 13. 8 tambah 13 adalah 21 bahagi dengan ini negatif 9 tolak 12. Okey, negatif 9 tolak 12. So negatif 21. Okey. So this one boleh cancel 1. So 13 pergi sebelah jadi darab. So S tolak 8 sama dengan negatif 1 ni darab dengan 13. Okey, lepas tu S sama dengan ni darabkan. So dia akan dapat negatif 13 tolak pindah sebelah jadi tambah. So dapatlah S kita adalah negatif 5. Okey, so kita dapat kat sini S kita negatif 5. Okey, menggunakan kaedah kita comparekan gradient dia. Okey, kita menggunakan kaedah compare gradient. Alright. So untuk B, okey, untuk B point P. Okey, point P divides the line segment JK in the ratio 2:4. So therefore P ni kita punya divisor and then kita punya ratio 2:4 lah. So kita nak cari koordinat bagi P. So maksudnya atas line JK. Atas line JK, okay, JK, lepas tu kita ada divisor kita adalah P. Lepas tu ratio kita adalah 2:4. Okey, ratio kita adalah 2 dan juga 4. Okey, so dan total panjang JK adalah 6. So sebab 2 tambah 4. Okey, so macam biasa kita buat teknik silang lah. 4 12, lepas tu 2 negatif 9 bahagi dengan 6. Lepas tu silang lagi 2 dengan Y, lepas tu 4 dengan Y juga, lepas tu bahagi dengan 6. Okey, so akan dapatlah okey kita punya koordinat bagi P. So untuk B macam biasa je lah. Okey, kaedah yang sama sahaja. Cumanya kena tahulah macam mana nak lukis dan macam mana nak visualkan dia untuk dapatkan diagram ni lah, supaya kita mudah untuk menggunakan persilangan tadi. Okey, so itulah dia. Itu sahaja untuk 7.1. So 7.1 untuk divisor dah settle. So sekarang kita nak pergi kepada 7.2 pula. Okey, 7.2 tajuknya adalah parallel lines and perpendicular lines. Okey, parallel line, apa yang dimaksudkan dengan parallel line? Maksudnya dia selari lah. Okey, bila selari gradient, okey, apabila line kita dia parallel, okey, sudah tentulah gradient untuk line yang pertama dan line yang kedua apabila dia selari. So sudah tentulah gradient dia sama. Okey, kena ingat parallel lines gradient pasti sama. Okey, dan apabila perpendicular lines iaitu 90 darjah. Perpendicular maksudnya dia bersudut 90 darjah antara satu sama lain. Okey, bila dia perpendicular macam ni, okey, kita punya formula adalah M1 M2 sama dengan negatif 1. Okey, so dia berbeza lah. Dia berbeza dengan yang atas tadi parallel. Kalau parallel senang saja, M1 sama dengan M2. Gradient yang pertama sama dengan gradient yang kedua. Manakala untuk perpendicular lines pula, okey, gradient yang pertama darab dengan gradient yang kedua sama dengan negatif 1. Okey, so
Dalam 7.2 awak kena ingat dua perkara ni lah. Ini perkara yang paling penting, iaitu parallel, kedua-dua gradient sama, tetapi untuk perpendicular pula. Okey, dia hasil darab hasil darab gradient yang pertama dan yang kedua adalah negatif 1. Okey, so ini kena ingat, okey, dan bezakan. Alright. So, tanpa buang masa, kita lihat dulu kita punya soalan yang pertama. Okey, soalan pertama, example 3. So, dia suruh determine whether each of the following pairs of line are parallel or not. Okey, so maksudnya diberikan dua line. Okey, soalan diberikan dua line, iaitu line yang pertama dan juga line kedua. Okey, so dua equation line ni, so dia kata adakah dua equation line ini dia parallel ataupun tidak. Okey, so yang pertama, apa kaedah yang kita nak guna? So kalau kita lihat yang tadi, kalau dia parallel, semestinya gradient dia kena sama. Okey, gradient dia kena wajib sama, baru kita kata dia sebagai parallel. Okey, so therefore kita uji yang pertama dulu. Okey, yang pertama kita hasilkan dia dalam bentuk y equals to mx plus c. Okey, kita letak dia sebagai y equals to mx plus c. Sebab apa? Sebab kalau y equals to mx plus c, barulah kita jelas nampak di mana kita punya gradient. Sebab apa gradient nak cari? Sebab hanya gradient sahaja boleh kita pastikan bahawasanya dia line tersebut adalah parallel. Okey, so kita tukarkan dia dalam bentuk gradient form. So gradient form, so apa yang saya buat kat sini, saya pindahkan negatif x ke sebelah kanan, so dia akan jadi positif. Lepas tu y kena duduk sorang-sorang, so 2 saya pindahkan, agihkan kepada x dan juga 7. So ini relationnya adalah darab, so darab jadi bahagi, jadi bahagi. Okey, so saya murnikan lagi x per 2, maksudnya apa yang dimaksudkan dengan x per 2 adalah 1 per 2 x tambah 7 per 2. Ni 7 per 2 tetap 7 per 2 lah. Okey, so dekat situ kita nampak m kita. Okey, di mana m? Okey, m always berada di sebelah x. Okey, m always menjadi koefisien untuk x. Okey, so koefisien untuk x adalah kita punya gradient. So yang pertama dah dapat, gradient yang pertama dah dapat 1 per 2. Okey, cara yang sama juga. Okey, kita nak nak biarkan y ni duduk sorang-sorang. Okey, so apa yang saya buat kat sini, saya pindahkan x. Okey, saya pindahkan x sebab y nak duduk sorang-sorang. So siapa yang kena pindah? X lah. So x positif jadi negatif. Okey, lepas tu saya agihkan negatif 2. Okey, sebab ni relationnya ada darab, so bahagi negatif 2 bahagi negatif 2. So dia akan dapatlah kat sini. Okey, cancel. This one negatif boleh cancel. So apa yang dimaksudkan dengan x per 2? Macam biasa, x per 2 maksudnya 1 per 2 x. Saya murnikan lagi. So x per 2 dengan 1 per 2 x benda yang sama. So negatif, positif dengan negatif akan jadi negatif lah. Okey, so sini sepatutnya ada kurungan. Okey, positif dengan negatif akan jadi negatif. Alright, so lepas tu kita lihat pada coefficient of x. Sebab apa kita lihat pada coefficient of x? Sebab coefficient of x ni adanya gradient. Okey, so ini kita punya gradient. So therefore kita dapat dah dua-dua gradient. Gradient untuk equation yang pertama dengan gradient equation yang kedua. So adakah gradient dia sama? Yes. Okey, gradient yang pertama sama dengan gradient yang kedua. Therefore the pair of straight line are parallel. So betul, apa equation pair ni, okey, kita punya pasangan ni, okey, dia adalah parallel. Sebab apa dia parallel? Sebab kita lihat bahawasanya gradient dia sama.
Okey, bagaimana pula dengan soalan ini? Sama juga, okey, macam tadi kita nak lihat pair kita ni adakah dia parallel ataupun tidak. Okey, macam biasa kita gunakan y equals to mx plus c. Okey, y equals to mx plus c. So maksudnya kita nak y sebagai subjek. So macam biasa pindahkan sehinggalah, okey, satu persatu. Ini yang pertama, ini yang kedua. So satu equation yang pertama, so kita jadikan y sebagai subjek. So jadikan y sebagai subjek, dan kita lihat kepada koefisien bagi x. Sama juga untuk yang kedua. Okey, kita jadikan y sebagai subjek. Lepas tu kita murnikan dan kita lihat koefisien bagi x. So koefisien bagi x, koefisien bagi x. So therefore kita dapat gradient yang pertama dan juga gradient yang kedua. Lepas tu kita observe, adakah gradient yang pertama dengan gradient yang kedua sama ataupun tidak. So jawapannya tidak. Okey, 1/3. Okey, of course lain dengan 3/2. Dia tak sama. Bila tak sama, okey, jawapan kita not parallel. Okey, mudah saja. Okey, kita continue dengan soalan yang seterusnya. Okey, untuk soalan yang seterusnya, okey, dia kata dekat sini pair. Okey, pair kita tak perlu dah nak uji dia parallel ataupun tidak, tapi soalan, okey, soalan dah kata given that the pairs are parallel. Okey, maksudnya equation yang diberikan ni, okey, equation yang diberikan ni dah memang sah-sah dia parallel. Okey, kalau dia dah kata pair yang kita ada ni adalah parallel, maksudnya memang kita akan gunakan formula M1 sama dengan M2. Kita memang kena guna M1 sama dengan M2 sebab dia kata data yang dibagikan adalah equation ini, garisan ini adalah parallel. Okey, so tak payah ujilah sebab dia dah memang dah state dekat situ. Okey, therefore macam biasa, okey, ini yang pertama, ini yang kedua. Okey, so apa yang kita nak buat? Kita nak buat dalam bentuk y equals to mx plus c. Okey, so kita nak y sebagai subjek. Okey, and then macam biasalah kita pindahkan satu persatu. Okey, kita pindahkan dulu px dengan negatif 12x ke sebelah kanan. Lepas tu baru kita pindahkan 6. Okey, so kita dah dapat kat sini y sebagai subjek. Okey, sama juga dengan nombor 2. Kita nak negatif, kita nak y ni duduk sorang-sorang. So 2x dan 14 kita pindahkan sebelah kanan. So dah akan dapat negatif 2x tolak 14. Lepas tu baru kita pindahkan 3. Okey, satu persatu. Okey, pindahkan 3, pindahkan 3. And then kita murnikan, kita akan dapatlah y equals to mx plus c macam ni. Lepas tu kita lihat pada coefficient of x. Kita lihat kepada coefficient of x. Kenapa coefficient of x? Sebab coefficient of x lah dia punya gradient. Okey, barulah kita boleh gunakan formula M1 sama dengan M2. Kenapa kita gunakan M1 sama dengan M2? Sebab soalan kata pair ni adalah parallel. Okey, bila parallel kita gunalah formula untuk parallel. Okey, so kita substitute. Okey, this one dengan this one, gradient kita. Okey, lepas tu kita pindahkanlah. Okey, this one negatif dengan negatif boleh cancel, and then bahagi pindah sebelah jadi darab. Kita dapatlah, okey, kita punya nilai bagi P. Okey, so soalan saya tak salin penuh. So memang soalan dia kata parallel dan juga kita nak find the value of P. Okey, so kita dah dapat dah. Okey, value of P kita. Okey, soalan yang seterusnya.
Okey, tadi kita bercerita panjang tentang parallel kan. Okey, kita bercerita panjang pasal parallel. Okey, sekarang ni kita nak pergi pula kepada perpendicular. Okey, parallel tadi sama gradient dia tapi perpendicular iaitu 90 darjah. Okey, bukan sama tetapi hasil darab daripada gradient yang pertama dan juga gradient yang kedua adalah -1. Okey, so soalan ni macam biasa, dia kata adakah adakah pair yang diberikan ni, pair yang diberikan ini, okey, adakah ianya perpendicular ataupun tidak? Okey, perpendicular ataupun tidak. So macam biasa kita perlukan y equals to mx plus c. Okey, so jika hasil darab kedua gradient kita adalah -1, then dia adalah perpendicular. Kalau hasil darabnya selain daripada jawapannya adalah selain daripada -1, dia bukan perpendicular lah. Okey, so macam biasa kita nak y sebagai subjek, so kita pindahkan 2x. Okey, so ini dah lengkap, so kita dapat coefficient of x adalah -2. So gradient yang pertama dah dapat. Okey, untuk yang kedua pun sama jugalah, kita nak y sebagai subjek, dan daripada situ kita dapatlah coefficient of x kita, iaitu gradient sama dengan 1/2. So dah dapat gradient yang pertama dan gradient yang kedua. So apa yang perlu kita buat adalah tadi kita perlu darabkan. Okey, so kita darabkan -2 darab dengan 1/2. So -2 darab 1/2 adalah -1. So jawapan kita adalah -1. Bila -1 maksudnya okey, dia adalah perpendicular. Okey, so kalau hasil darab gradient kita adalah selain daripada -1, so awak letak kat sini not perpendicular. Okey, bukan perpendicular, selain daripada -1. Tapi kalau -1, of course pair kita adalah perpendicular. Okey, so now, okey, soalan yang ini, okey, apakah kehendak soalan? Okey, kehendak soalan untuk this one adalah dia bagi dua equation. Okey, inilah equation yang pertama dan juga equation yang kedua. Lepas tu apa yang dia mahu adalah nilai bagi n. Dia nak nilai bagi n ni apa. Okey, dan juga dia kata kat sini given, okey, dia kata given the pairs are perpendicular. Okay. Okay, so given the pair are perpendicular. Okay, lepas tu find the value of n. Okay, find the value of n. Okay, so kita dah tak payah nak uji sebab soalan dah kata equation yang diberikan ni adalah perpendicular. Okay, dan macam biasa kita kena cari y equals to mx plus c. Okay, so betapa pentingnya y equals to mx plus c. Okay, yang pertama dulu, okay, kita jadikan y sebagai subjek, and then yang lain ni kita pindah ke kanan. Okay, -2x jadi 2x, 6 jadi -6. Okay, equation yang kedua pun sama juga, kita nak jadikan y sebagai subjek. So selain daripada itu semua kita pindah ke kanan. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Okay, lepas tu -6 kita agihkan. Okay, bagi -6 bagi dengan -6. So kita murnikan dekat sini, negatif boleh cancel. Okay, and then positif negatif akan jadi negatif. Okay, so gradient yang pertama, ini gradient yang kedua. Okay, coefficient dia so 2 dan juga n/6. Okay,
So disebabkan dia kata pair ni adalah perpendicular. So ingat lagi perpendicular. Kalau perpendicular, formula kita adalah gradient yang pertama darab dengan gradient kedua adalah negatif 1. So kita pun gunakan perpendicular punya formula. So kita hasil darab kedua gradient adalah negatif 1. Sebab apa? Dia kata sebab pair ni adalah perpendicular, dia dah jelaskan. So daripada situ bolehlah kita mencari nilai bagi n. So satu persatu lah. So 2/6 maksudnya n/3, sebab kita boleh cancel kat sini 1, 3. So dah dapat n/3. So 3 pindah sebelah jadi darab. So 3 darab negatif 1, negatif 3. So dapatlah nilai bagi n. Soalan ini pula. Soalan ini, find the equation of straight line that passes through point P and parallel to the given straight line in general form. So dekat sini dia kata parallel. Dan juga kita nak straight line kita dalam general form. General form tu maksudnya AX tambah BY plus C equals to 0. Ini adalah general form. So ini yang diberikan. Ini adalah data yang diberikan tau. Ini adalah data yang diberikan. Equation kita, ni equation yang diberikan dan juga diberikan koordinat untuk P. First thing first, of course kita nak jadikan dia Y equals to MX plus C. Sebab apa kita nak jadikan dia Y equals to MX plus C? Sebab dia parallel. Bila parallel, kita ulang balik. Parallel gradient. Mesti berkait rapat dengan gradient. So gradient dia samalah. So daripada gradient yang pertama, nanti kita nak cari gradient yang pertama. So kita kena guna gradient yang pertama untuk dapatkan gradient yang kedua. Untuk dihasilkan general form yang baru untuk garisan yang baru. So sebagai contohlah, dia kata kat sini dua garisan parallel kan. So parallel maksudnya yang pertama adalah garisan 2y tolak 6x tambah 5 sama dengan 0. Dan juga dia nak kat sini general form dia. Untuk yang kedua. Dan dia kata yang ini yang pertama, dan yang kedua ni dia kata passes through P. Passes through P maksudnya dalam garisan ni ada koordinat bagi P, iaitu 4, 1. Ada koordinat P. Cumanya sekarang ni kita nak equation yang kedua. Equation yang pertama dah dapat, kita nak equation yang kedua. Mudah saja kita ambil gradient yang pertama, kita masukkan kepada gradient yang kedua. Sebab apa? Sebab dia parallel. Parallel maksudnya gradient dia sama. So macam biasa, kita lengkapkan dulu Y untuk menjadikan Y equal to MX plus C. So dah dapat Y equal to MX plus C. So kita lihat daripada koefisien untuk X. So koefisien untuk X itulah untuk mendapatkan gradient, iaitu M sama dengan 3 lah, macam biasa tadi. Alright. Selepas itu kita nak dapatkan equation yang kedua. Macam mana dapatkan equation yang kedua? Kita menggunakan formula ini, iaitu Y tolak Y1 sama dengan MX tolak X1. So kita hanya nak substitute 1, 2, 3. Ini saja, 1, 2, 3 ni sahaja yang boleh disubstitute. Y dengan X ni kita biarkan. Y dengan X kita biarkan. So cara nak guna formula ni adalah kita substitute Y1 M dengan X1. So Y1 X1 ni dapat kat mana? Dapat daripada
koordinat yang diberikan. Ini adalah x1, ini adalah y1. Okey. So masukkan y1 adalah 1, x1 adalah 4 dan juga gradient kita adalah 3. Lepas tu kita simplify. So kita akan dapatlah y tolak 1 yang this one kita agihkanlah, expandkan dia. So 3 darab x, 3x, 3 darab negatif 4 adalah negatif 12. Okey, lepas tu kita nak dalam general form. Kita tak boleh tinggalkan macam ni. Kita nak dalam general form, maksudnya equals to 0. So therefore semua pindah ke kiri. So 3x, okey, pindah ke kanan lah. Kita pindah ke kanan sebab kita nak apa, x ni berada di depan kan. X ni berada di depan, so kita pindah ke kanan lah. So y jadi negatif y. So negatif 1 pindah sebelah jadi tambah 1. So negatif 12 tambah 1 adalah negatif 11. So kita dapatlah kita punya general form. Okey. Dan ini yang terakhir untuk hari ini. Tadi kita bercerita panjang tentang parallel. Okey, nak jadikan general form. Sekarang kita nak bercerita panjang pula untuk perpendicular dan juga general form. So nak ingatkan balik, general form maksudnya ax tambah by tambah c sama dengan kosong. Okey, dan juga perpendicular, maksud perpendicular adalah M1 M2 okey sama dengan negatif 1. Okey. So yang pertama, okey, y tolak 2x tambah 7. Ini benda yang diberikan lah. Ini apa yang diberikan. Ini apa yang diberikan. So therefore sebagai contoh, dari segi visual lah. Dari segi visual, yang pertama, okey, ini adalah y tolak 2x tambah 7 sama dengan kosong. Lepas tu yang kedua ni kita tak tahu, ax tambah by tambah c sama dengan kosong. Okey, tapi ini M1 dengan M2 kita boleh kaitkan. M1 dengan M2 boleh kaitkan dengan formula. Okey, formula perpendicular lah. Okey, so therefore macam biasa kita jadikan y equals to mx plus c. Okay, y equals to mx plus c. So therefore kita nak y duduk sorang-sorang, iaitu sebagai subjek. So yang lain ni kena pindah kanan lah. Negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Okay, so daripada situ kita akan dapat kita punya gradient. So ini M1 lah. So kalau M12, so kita boleh, okay, kat sini saya dah nampak dah kesalahan saya. Okay, so ini tak boleh guna dah. Okay, so M12, okay, kita nak cari M2. Macam mana kita nak cari M2? Kita gunakan formula ni lah. Okay, M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Okay, so M1 dah dapat, iaitu 2. So kita substitute. Okay, so kita boleh dapat untuk M2 sebab kita nak cari equation yang kedua ni. Okay, so M2 adalah negatif 1/2. Okay, so kita dah dapat gradient yang kedua ini. Gradient yang pertama adalah 2, gradient yang kedua adalah negatif 1/2 menggunakan formula perpendicular. Okay, so macam biasa saya kata formula yang kita nak guna adalah y tolak y1 sama dengan mx tolak x1. So yang kita nak apa? Yang kita nak substitute adalah y1 m dan juga x1. Okey. Lepas tu dekat sini dia kata dekat garisan yang kedua ni dia kata ada point P. Okey, ada point P. So ada point P. So point P kita adalah 26. Okey, point P kita adalah 26. Ni yang diberikan ini apa yang diberikan. So therefore ini adalah x1, ini adalah y1. Okey, so gradient ni kita pakai gradient yang kedua lah sebab gradient yang kedua yang kita nak cari. Okey, so masukkan
Y tolak dengan Y1 adalah 6, M adalah negatif 1/2. So X tolak dengan X1 adalah 2. Okay, so daripada situ Y tolak 6 sama dengan this one kita expand. So negatif X/2 tambah dengan negatif 1/2 darab negatif 2. Okay, negatif jadi positif. 1/2 darab 2 1. Okay, and then kita pindahkan negatif 6. Kita pindahkan semualah sebab kita nak jadi AX BY dengan C sama dengan kosong. So semua kita pindahkan. So kita akan dapat negatif X/2. Okay, Y pindah sebelah jadi negatif Y tambah 1. Ni masih kekal negatif 6 yang kita pindah sebelah. Okay, tambah 6 sama dengan kosong. So negatif X/2 negatif Y tambah dengan 7. Okay, so itulah dia cara nak dapatkan general form bagi yang kedua lah. Okay, untuk perpendicular. Okay, alright, so itulah dia perbezaan So perbezaan tadi gambar rajah yang pertama. Okay, kalau parallel gradient dia sama. Okay, kalau perpendicular gradient dia lain. So kena guna formula yang diberikan. Okay, alright, so itu saja untuk hari ini. Kita selesaikan tentang 7.1 dan juga 7.2. Harap dapat membantu sedikit. Okay, dapat pencerahan. Okay, apa-apa kita boleh discuss dalam group Telegram kita. Alright, so jumpa untuk next part pula untuk 7.3 dan juga 7.4. Okay, so jangan lupa catat kehadiran. Alright, thank you, bye bye.